Ayat 8 dengan ayat 9. Dua tu. Allah Ta'ala puji Ansar, Muhajirin dengan Ansar dengan 6 sifat. Betul? Allah Ta'ala puji Muhajirin dan Ansar dengan 6 sifat. Sifat yang pertama, orang berhijrah itu kerana Allah, bukan kerana dunia. Satu, berhijrah kerana Allah, bukan kerana dunia, bukan kerana projek. Lama kita ini orang hijrah, orang lompat kerana projek. Itu bukan hijrah nama dia tu, lompat. Yang kedua, sifat mereka membela Allah dengan Rasul, yakni membela agama ini. Yang ketiga, kanu sadiqina qawlan wa fi'lan. Mereka ini benar dalam perkataan dan juga dalam perbuatan. Tak ada menipu, tak ada. Main-main kelentur orang, tidak ada. Yang kita bimbang ini, penipuan sudah menjadi fenomena sekarang. Anak-anak yang membesar sekarang, dia akan tengok bagaimana cara orang tua main. Kita bimbang mereka juga akan jadi penipu kerana belajar dengan orang tua-tua. Nah, sifat yang keempat, orang Ansar mencintai Muhajirin. Sudah pasti orang Muhajirin cinta Ansar sebab orang bantu kita lagi kuat. Yang kelima, orang Muhajirin sangat gembira. Orang Ansar sangat gembira kalau Muhajirin dapat kesenangan. Macam dalam ayat ini, Muhajirin dapat harta fight. Harta yang ditinggalkan oleh Bani Nadir. Orang Muhajirin, orang Ansar gembira walaupun mereka tak dapat. Yang keenam, mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Seperti cerita padam lampu ketika makanan tak cukup tadi. 6 sifat ini menunjukkan kepada kamal al-iman, sempurnanya iman mereka. Jadi siapa yang mengurangkan hak Ansar, hak sahabat, maka orang itu orang yang kurang, orang yang lemah iman dia. Sebagaimana yang telah dilarang oleh Nabi SAW, jangan kamu maki sahabat aku. Ni puak-puak Syiah ni kau duk maki sahabat Nabi. Apa cerita puak Syiah ni? Jadi ulama tafsir kata, Tuhan kata dalam ayat ini, lil fuqara'il muhajirin pada masa tu. Pada masa turun ayat ini, fakir lagi. Tapi bila mereka mari harta fight, dapat harta. Lepas ni mereka berperang, dapat harta. Dia akan jadi kaya. Maknanya lil fuqara' masa tu. Zaman kita ini berapa ramai orang-orang yang bersifat asnaf dulu. Dulu dia penerima zakat. Kemudian dia kerja, anak dia dah besar, kerja balik, sekarang dia pembayar zakat. Sama juga ni, lil fuqara' ai fi waqti nuzulil ayah. Bukan makna mereka ni sentiasa pakai semua dak. Ketika ayat ni turun je. Ingat baik. Faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut apa? Ulaika humus sadiqun. Orang yang orang Muhajirin ini benar dia punya sifat. Sifat dia benar. Maka kata di para ulama tafsir, ulama tadabbur kata, ini satu sijil daripada Allah Azza wa Jalla kepada siapa? Kepada golongan Muhajirin. Sebab Allah kata mereka ini orang benar. Maka dia keluar daripada rumah dia, tinggal harta benda kerana Allah, bukan kerana cari projek, tidak. Allahu Akbar. Bahagianya Muhajirin dapat anugerah yang begini besar. Sehingga kan sebahagian ulama Ahlussunnah mengatakan ayat ini menjadi dalil keabsahan khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa? Sebab puak-puak Muhajirin panggil Abu Bakar khalifah Rasulullah. Sedangkan Allah kata Muhajirin itu betul. Ini benar. Menunjukkan bahawa benar. Jauh ni ahli fiqh ni, fuqaha ni, dia jauh dia tafsir ayat. Macam kita inilah, kalau kita nak tahu benar, tengok orang puji kita dengan betul-betul puji. Kalau hak bodek lain, ni kaki bodek ramai sekarang ni. Tengok orang siapa dia menang, bodek dah. Dia panggil U-turn. Kau nak balik bodek pula baru dia marah.
Bala pustaka berlaku tu. Baik. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kelebihan muhajirin, kan? Muhajirin dengan begitu sifat. Dengar ni tanda sikit, tulis nombor 3. Nombor 3. Bila Allah Ta'ala sebut ayat ini, ayat yang sama, lil fuqara ni, sampai ke humus sadiqun. Ayat ini menyatakan kelebihan muhajirin dan tidak ada di kalangan muhajirin munafik. Ada. Laisa fil muhajirin munafiqun. Hak munafik itu orang Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, duduk di Madinah. Muhajirin tak ada. Sebab orang kafir yang nak pura-pura Islam, nak hijrah, tak ada, dia tak akan tinggal rumah dia walaupun rumah buruk. Orang betul-betul hijrah kerana Allah. Jadi mereka ini bebas daripada sifat munafik. Jadi baik. Sifat munafik. Dan ayat ini juga menunjukkan tertib, maknanya utama muhajirin sebelum ansar. Sebab tu Allah Ta'ala sebut lil fuqara muhajirin, kamu yang baru mari, walladzina tabawwa'ud dar. Jadi dari sudut tertib, ayat ini menunjukkan bahawa muhajirin lebih afdal daripada ansar kerana perjuangan mereka. Tapi jangan lupalah, di sana orang ansar juga lebih. Sebab apa lebih? Tengok sifat yang keempat, faedah yang keempat, walladzina tabawwa'ud dar wal iman, ayat 9. Ayat ini menunjukkan kelebihan ansar dari sudut bazl, dari sudut sifat pemurah, sifat menerima tetamu, sifat nak membantu orang, dan mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Ini. Maka di sini para ulama mengatakan kita utamakan orang lain dalam perkara dunia dipuji. Tulis. Mengutamakan orang lain dalam perkara dunia satu sifat yang terpuji. Maknanya orang susah kita bantu. Walaupun kita susah juga. Kita duduk beratur queue nak ambil makanan, tiba-tiba mari orang pakcik tua. Kita kata, pakcik mari sini tempat saya duduk belakang balik. Tapi melebihkan orang lain dalam ibadat dicela. Tak usah tunjuk warak. Kita duduk susah depan, tiba-tiba mari pakcik. Pakcik duduk sini, saya undur belakang. La. Kalau dia nak pahala banyak, dia mari awal, bukan awak undur ke belakang. Itu dia panggil melebihkan orang lain dalam perkara dunia, na'am, dipuji. Melebihkan orang lain dalam perkara akhirat, dikeji. Sebab kita semua perlukan kepada rahmat Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak. Baik para pelajar sekalian, yang kelima. 5 dah kita. Faedah yang kelima, ayat yang terakhir, walladzina ja'u min ba'dihim. Jadi sifat orang yang baik, mendoakan orang dulu. Jadi sifat tak baik, mencerca orang dulu, itu sifat orang tak baik. Dan para jemaah sekalian, oleh kerana hati kita ni ada sifat macam-macam dalam hati, sifat benci ke orang, sifat serabut, maka kita wajib mencintai, wajib mencintai sahabat Nabi radhiyallahu anhum, jangan sekali-kali benci. Kalau ada Syiah mari nak attack kita, nak ajak benci sahabat, kita kata ambil awak punya, saya tak nak. Jangan main. Jangan main. Itu hak sahabat Nabi. Kemudian hak orang-orang mukmin dulu daripada kita. Siapa dia daripada kita? Paling awal sekali mak ayah kita, tok nenek kita, masuklah orang-orang lain sampai ke zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke zaman dulu. Semuanya bila kita doa sabaquna bil iman, orang yang dulu daripada kita beriman, bermakna kita ada doa pada berapa juta umat Islam yang telah masuk Islam dulu pada kita. Alhamdulillah. Dan kita juga jangan lupa mendoakan untuk diri kita supaya kita tidak benci kepada orang Islam. Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami dibenci pada orang beriman. Jadi sekarang ni para jemaah sekalian, ambillah ayat ini, baca pagi, petang, siang, malam.
Jadikan doa dalam munajat kita, dalam doa kita, supaya Allah bersihkan hati kita daripada sifat jahat, iaitulah membenci sama-sama orang Islam. Jangan. Mari kita sayangi orang Islam. Orang kafir kena benci. Kita bukan benci semua. Kita benci kepada kekufuran dia. Dan kita akan benci, kita akan lawan kafir yang menentang Islam. Kafir yang anti-Islam, mesti kita kena lawan. Walaupun mereka boleh berlakon je. Dia kata, dulu kita anti, sekarang tidak. Lah, tak sedut tengoklah. Kata orang, jangan masuk lubang dok 2 kali. Kalau kita kena ada orang non-Muslim ni yang perangai dia macam ni, itulah dia. Kita pula terhegeh-hegeh nak membersihkan kawan-kawan kita ni. Konon-konon dia dah berubah. Tengoklah apa yang nak ubah. Kata orang, tengok dulu sebelum puji. Yang penting ambil ayat ni. Tanda ni pelajar, ayat 10 suratul Hasyr bermula dari Rabbana ghafir lana sampai ke innaka ghafurun. Jadikan doa. Boleh kita baca dalam solat, 2 solat, dalam sujud, dalam rukuk. Wanita haid boleh baca. Dengan kita niat baca doa, bukan semata-mata baca Al-Quran. Baiklah para jemaah sekalian, ayat ni panjang ni, huraian dia, fawaid dia banyak. Tapi kita ambil 5 poin untuk kita ambil pengajaran daripada ayat yang kita baca ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang akan datang, bermula ayat 11, 12 dan 13. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.